Hai, Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 4 ingin membentangkan kesan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap peradaban manusia. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan pendahuluan. Dalam arus teknologi yang pesat ini, teknologi maklumat dan komunikasi merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita kerana ia dapat meningkatkan kualiti hidup seseorang. Dengan kemajuan teknologi ini, ia telah menyumbang dalam meningkatkan pengurusan dan pentadbiran negara ke arah yang lebih sistematik dan teratur. Menurut Abdul Razak Ahmad, hampir setiap saat orang menggunakan teknologi ini dan teknologi ini jugalah yang membolehkan kita untuk menguasai dan mengawal hampir setiap perkara di hujung jari sahaja. Dari segi Islam pula, kemajuan teknologi maklumat merupakan sumber ilmu pengetahuan yang mengagumkan. Ia adalah bukti kemahiran minda manusia yang dikurniakan oleh Allah SWT. Untuk mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan, kita menggunakan internet dan teknologi maklumat dan komunikasi kerana ia merupakan platform yang sangat cepat untuk mengetahui sebarang maklumat. Penggunaan teknologi ini juga bukan sahaja memberi kemudahan kepada manusia untuk melakukan sesuatu, malah ia juga telah mempengaruhi cara manusia berkomunikasi. Namun, segelintir orang menyalahgunakan kemudahan teknologi ini demi kepentingan sendiri. Oleh itu, masyarakat sewajarnya bijak dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan tujuan yang benar kerana teknologi maklumat dan komunikasi merupakan satu kemudahan yang sangat bermanfaat kerana ia menawarkan pelbagai maklumat dan ilmu dengan pantas yang boleh kita akses di hujung jari sahaja. Punca yang pertama ialah penyebaran berita palsu. Memang tidak dapat dinafikan lagi, penyebaran berita palsu atau maklumat dalam kalangan masyarakat di negara kita ini sering berlaku. Penyebaran berita palsu ini jika tidak ditangani dengan serius akan memberi impak kepada alam sekitar dan penyampaian maklumat yang sahih. Ini kerana isu yang dibangkitkan akan mudah dimanipulasi oleh individu yang tidak bertanggungjawab dan disampaikan kepada masyarakat. Salah satu punca penyebaran berita atau maklumat palsu di media sosial ialah menjadi tular dan menyebabkan masyarakat mudah percaya apabila baca tanpa memeriksa kesahihannya. Kita boleh lihat keadaan semasa negara ketika pandemik COVID-19, terdapat banyak maklumat tidak sahih tersebar di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan WhatsApp dan lain-lain. Seterusnya, penyebaran berita palsu ini juga terjadi disebabkan atas faktor peribadi yang boleh membahayakan dan merosakkan reputasi seseorang individu atau perniagaan mereka. Kita boleh lihat perkara ini sering terjadi kepada pihak kerajaan di mana pengguna media sosial seperti Twitter dan TikTok sering menghentam dan mencaci mereka. Perkara ini terjadi disebabkan banyak berita dan maklumat tentang mereka yang tersebar menyebabkan pengguna dalam media sosial tersebut mudah percaya membututuli berita dan maklumat yang mereka baca tanpa memeriksa kesahihannya. Selain itu, kita boleh lihat masyarakat sekarang sering mendapatkan pelbagai berita dan maklumat dalam media sosial kerana ia merupakan alat utama untuk mendapatkan maklumat dengan pantas dan mudah. Sebagai contoh, ketika musim pilihan raya umum 2022, semua masyarakat mengakses media sosial untuk mengetahui perkembangan berita atau maklumat tentang seperti calon yang bertanding, keputusan pengundian dan siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri. Pelbagai berita dan maklumat tentang pilihan raya ini tersebar, namun kita perlu ingat bahawa tidak semua berita dan maklumat yang disampaikan itu sahih. Ini kerana terdapat individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan peluang tersebut untuk menyebarkan berita atau maklumat palsu. Oleh itu, masyarakat perlulah selidik dahulu sama ada berita atau maklumat yang didengar itu sahih atau tidak supaya perkara penyebaran ini tidak akan membawa kepada fitnah yang boleh mencetuskan perbalahan antara satu sama lain. Punca terhadap penyalahgunaan teknologi dan komunikasi yang kedua ialah pendedahan teknologi kepada generasi muda. Masyarakat pada zaman kini telah menganggap teknologi sebagai suatu keperluan yang sangat penting. Semua golongan, termasuk golongan generasi muda, menggunakan teknologi ini sebagai alat berkomunikasi atas urusan pekerjaan dan juga pembelajaran. Selain itu, penggunaan peranti teknologi seperti komputer, permainan video termasuk juga telefon pintar telah menjadi kegilaan pada era kini.
Seterusnya, penggunaan aplikasi seperti Facebook, Twitter, YouTube dan juga TikTok telah memberi impak yang besar kepada masyarakat di dunia ini. Oleh itu, selain memberikan impak yang positif kepada masyarakat, impak yang negatif juga dapat diperoleh daripada penggunaan teknologi dan komunikasi ini. Kebanyakan pihak menganggap teknologi ini adalah sesuatu benda yang dapat memudahkan kerja dan banyak memberi faedah. Namun, ia juga dapat memudaratkan. Sebagai contoh, ibu bapa pada generasi kini sering menggunakan peranti seperti telefon dan juga tablet untuk membantu mereka menguruskan anak-anak mereka. Tambahan pula, terdapat ibu bapa yang meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada anak-anak mereka tanpa membuat pemantauan tentang penggunaan peranti tersebut. Apabila mereka sudah terbiasa dengan peranti teknologi tersebut, mereka akan menganggap peranti tersebut sebagai sahabat dan memilih untuk bersamanya sepanjang masa. Ini akan membuatkan mereka lebih cenderung untuk bersendirian tanpa meluangkan masa bersama keluarga, dan mereka juga akan mengabaikan pembelajaran mereka. Perkara ini semakin gusar kerana anak-anak akan menjadi ketagih dengan penggunaan internet dan juga gadget sepanjang masa. Justru itu, menurut kajian Leskey 2009 telah menyatakan bahawa kehidupan pada zaman kini telah banyak dipengaruhi oleh teknologi moden dari segi ideologi budaya dan penerapan nilai melalui media sosial dan juga internet. Ini bermaksud mereka terpengaruh dan mengikuti budaya luar yang disiarkan atau dikongsikan melalui media sosial dari segi pemakaian, perlakuan, gaya hidup dan sebagainya. Sesetengah budaya yang diikuti telah melanggar ajaran agama. Oleh yang demikian, generasi muda sekarang terlalu bergantung kepada teknologi sehingga mengendahkan perkara yang lebih berfaedah, bermoral dan ajaran agama mereka. Akibatnya, teknologi moden kini, terutamanya media sosial, telah banyak mempengaruhi generasi muda dari segi pendidikan, tingkah laku dan juga kepribadian mereka. Punca penyalahgunaan teknologi dan komunikasi yang seterusnya ialah peningkatan bilangan penggoda maklumat. Penggoda maklumat adalah satu pencerobohan yang dibuat oleh seseorang individu atau kumpulan melalui teknologi dan juga rangkaian internet. Seperti yang kita tahu, mereka ini adalah individu atau kumpulan yang sangat pakar dengan penggunaan teknologi canggih ini. Dengan itu, mereka mudah untuk menipu pihak lain, mencuri maklumat dan menceroboh sistem dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan juga kebolehan yang dimiliki. Dalam tempoh 5 tahun iaitu 2017 sehingga 2021, sebanyak 2.23 bilion kerugian telah direkodkan yang disebabkan oleh jenayah cyber ini. Buli cyber, pemalsuan, pencerobohan, memancing data dan penipuan email adalah di antara kes yang direkodkan. Justru itu, penggoda melakukan jenayah tersebut melalui komunikasi seperti panggilan telefon, mesej pautan dan banyak lagi. Di samping itu, perkara ini terjadi kerana masyarakat berkongsi maklumat pribadi mereka di sosial media dan seterusnya memberi peluang kepada penggodam untuk menggodam akaun mereka. Di era moden ini, komunikasi cyber adalah satu kaedah pantas untuk memperoleh data menerusi aplikasi. Majoriti negara kita tidak menyedari bahawa kaedah ini berisiko tinggi terhadap ancaman dan keselamatan cyber. Serangan cyber boleh dilakukan dengan menggunakan gadget seperti telefon pintar dan juga komputer dengan pantas. Tambahan pula, ramai telah tertipu dengan penggodam yang menyamar sebagai pihak bank dengan cara meminta pembayaran atau pinjaman di sosial media ataupun panggilan telefon. Menurut Encik Zawar Hamid, iaitu penganalisis jenayah, pihak berkuasa tidak akan berkomunikasi sewenang-wenangnya dan mendakwa tentang tunggakan hutang. Sesungguhnya, kecekahan teknologi telah banyak mendatangkan kesan yang negatif yang dapat menjejaskan kehidupan seseorang individu. Sekiranya tindakan berjaga-jaga tidak diambil, maka ia akan menyebabkan kerugian yang banyak kepada seseorang individu tersebut. Tidak dapat dinafikan bahawa sememangnya terdapat penyalahgunaan terhadap kecanggihan teknologi dan komunikasi di negara kita. Ia boleh dikatakan kecanggihan teknologi dan komunikasi adalah selari dengan peningkatan bilangan penggodam di negara kita. Semakin canggih teknologi tersebut, semakin bertambah bilangan penggodam. Sebagai kesimpulan, mereka telah menyalahgunakan teknologi dan komunikasi ini
untuk menipu dan mencuri maklumat yang dikategorikan sebagai perlakuan yang tidak bermoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Hafsin. Untuk bahagian ini saya akan menjelaskan tentang kesan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap peradaban manusia. Kesan yang pertama adalah terhadap individu. Sebenarnya tidak dinafikan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi telah berjaya membolehkan manusia untuk mencapai pelbagai kemajuan lebih-lebih lagi dalam bidang ilmu, pengetahuan dan maklumat yang lebih meluas dan canggih. Tetapi tahukah anda bahawa kesan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang paling ketara adalah pembaziran masa? Hal ini berlaku kerana teknologi maklumat dan komunikasi, misalnya media sosial, merupakan medium yang sangat mudah untuk masyarakat kita menghabiskan masa di situ asalkan mempunyai rangkaian internet. Keseronokan melayari laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan bermain permainan maya secara atas talian menyebabkan seseorang itu menghabiskan banyak waktu dengan perkara yang tidak berfaedah. Ketasupan segelintir individu ketika menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi seperti telefon pintar bagi melayari laman-laman sosial tersebut sedikit sebanyak menyebabkan mereka semakin lalai dalam melakukan kerja harian. Hal ini demikian kerana mereka lebih gemar menghabiskan masa terluang yang ada dengan bermain telefon pintar dan bukannya melakukan perkara lain yang lebih berfaedah seperti meluangkan masa bersama keluarga atau membuat kerja-kerja hakiki. Berdasarkan laporan berita harian yang menyatakan bahawa media sosial merupakan aktiviti paling popular pengguna internet kini. Turut dinyatakan tahun lalu dianggarkan lebih 3.6 bilion penduduk dunia menggunakan media sosial dan dijangkakan mencecah 4.41 bilion menjelang 2025. Seterusnya adalah pengaruh budaya barat. Perubahan telah berlaku dengan pantas di mana teknologi telah mula membawa masuk masyarakat ke satu pola budaya baru dan telah mula menentukan pola pemikiran yang membawa kepada tingkah laku masyarakat. Budaya yang telah dibawa masuk jelas dilihat melalui budaya barat. Terdapat pelbagai budaya barat yang telah berjaya mempengaruhi masyarakat timur, antaranya ialah melalui industri perfilman. Pengaruh filem barat yang menunjukkan unsur kemaksiatan dan persekitaran yang tidak sihat telah mendorong masyarakat ke arah keruntuhan akhlak. Hal ini dikatakan demikian kerana filem-filem yang ditayangkan daripada kandungan program televisi barat mempunyai banyak perkara yang bertentangan dengan agama masyarakat timur, khususnya bagi agama Islam. Sebagai contoh, kandungan filem barat yang memaparkan unsur-unsur lucah, pergaulan bebas, merokok dan sebagainya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berkata sepanjang 9 bulan pertama 2020, SKMM mengambil tindakan mahkamah ke atas 48 kes di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 berikutan kesalahan berkaitan penyalahgunaan media sosial. Daripada jumlah itu, 22 pertuduhan berkaitan perkongsian dan penyebaran kandungan lucah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan daripada aktiviti penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan masyarakat. Kesan daripada aktiviti ini boleh membawa kepada perkara yang serius oleh kerana melalui aktiviti ini akan terlahirlah kelompok masyarakat yang mengamalkan budaya negatif seperti jenayah cyber. Di mana jenayah cyber merupakan satu aktiviti yang menggunakan gadget dan internet untuk melakukan perkara yang salah, termasuklah penipuan, menaburkan fitnah, mengaibkan orang lain dan sebagainya. Buktinya, dalam satu petikan daripada Harian Metro, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri Datuk Abdul Halim Abdul Rahman telah menyatakan bahawa Malaysia telah mencatat lebih 20,000 kes jenayah cyber yang melibatkan kerugian sebanyak RM560 juta pada tahun 2021 yang menyebabkan graf peningkatan jenayah cyber menaik. Mereka yang menjadi mangsa kepada jenayah cyber ini juga akan menjadi tertekan oleh kerana mereka akan terus menyalahkan diri mereka di atas kehilangan harta benda disebabkan penipuan yang melibatkan diri mereka itu. Tidak cukup daripada itu, disebabkan oleh kelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab ini juga, ianya akan membawa kepada perpecahan antara kaum. Hal ini berlaku kerana fitnah yang semakin berleluasa dan seterusnya menjadikannya sukar untuk dibendung.
Fitnah merupakan pertuduhan yang diada-adakan ataupun memburukkan atau membencanakan seseorang atau mana-mana pihak yang bertujuan untuk memporak-perandakan mereka, yang mana ianya turut membawa kepada salah faham antara kaum, walaupun mereka tahu bahawa isu perkauman ini merupakan isu yang sensitif yang tidak boleh disentuh oleh mana-mana pihak. Sebagai contoh, isu yang pernah dibangkitkan pada bulan Ogos yang lalu iaitu isu pergaduhan antara kaum India dan Melayu di Sungai Petani, di mana pihak polis telah menafikan sekeras-kerasnya dakwaan berlaku pergaduhan antara kaum seperti yang diperkatakan di Facebook tersebut. Isu ini merupakan fitnah yang sengaja dibangkitkan, di mana bagi mengelakkan perkara ini daripada berpanjangan, Ketua Polis Daerah Kuala Muda Asisten Komisioner Zaidi Cik Hassan berkata, siasatan akan dilakukan kepada pihak yang menyebarkan fitnah itu mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesan yang kedua adalah terhadap universiti. Yang pertama adalah amalan plagiarism yang berleluasa. Kesan penyalahgunaan teknologi dan maklumat yang semakin berluasa hingga ke hari ini ialah wujudnya budaya plagiarism dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Teknologi yang canggih pada generasi ini membolehkan pelajar menyiapkan tugasan yang diberi dengan lebih cepat dan mudah. Namun begitu, budaya ini semakin berleluasa dan merebak dalam kalangan pelajar, terutamanya pelajar universiti yang ingin menyiapkan tugasan kerja khusus mereka dengan mudah tanpa mengambil masa yang lama. Golongan mahasiswa dan mahasiswi yang telah menyalahgunakan teknologi dan maklumat dengan hanya membuat copy-paste ke atas hasil karya online, mengambil hak cipta online ataupun idea online tanpa sebarang rujukan atau penghargaan kepada penulis asal adalah salah di sisi undang-undang dan boleh disabit hukuman di bawah Akta Hak Cipta 1987. Seterusnya adalah kesukaran mencari maklumat yang sahih. Maklumat yang tepat dan benar kesahihannya adalah penting bagi menjamin tidak berlakunya penyelewengan dan kepalsuan fakta. Kemudahan internet yang sedia ada pada zaman kini memberi peluang kepada pelajar universiti untuk mencari bahan secara atas talian. Namun begitu, rujukan maklumat daripada internet semata-mata tanpa pengesahan akan menimbulkan masalah tentang kebenaran fakta sesuatu maklumat. Sebagai contoh, jika pelajar ingin menjalankan kajian selidik berkaitan sesuatu topik dan hanya merujuk maklumat daripada internet semata-mata akan menyebabkan maklumat yang dicari tidak tepat. Kita cenderung untuk mencari maklumat di internet terlebih dahulu kerana menjagakan semuanya di hujung jari, tapi sedarkah kita bahawa tidak semua maklumat yang terkandung di internet adalah sahih dan boleh diguna pakai? Perkara ini sedikit sebanyak telah memberi impak kepada mahasiswa dan mahasiswi dalam menyelesaikan tugasan di universiti, iaitu kesukaran mencari kesahihan maklumat dalam internet. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan dalam kalangan pelajar universiti juga, siswa dan siswi lebih gemar menggunakan Google sebagai satu platform untuk mereka mencari maklumat berbanding menggunakan sumber sedia ada seperti buku di perpustakaan. Hal ini boleh membawa kepada berlakunya penyebaran maklumat palsu jika sumber maklumat itu tidak dapat disahkan kesahihannya. Seterusnya, dari segi agama pula, Islam merupakan agama ataupun sistem hidup yang lengkap atau disebut juga dengan istilahnya iaitu syumul, yang mempunyai setiap aturan berkaitan dengan semua aspek dan bidang kehidupan umat manusia, termasuklah daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecilnya. Namun begitu, masih terdapat juga golongan yang menyebarkan informasi berkaitan Islam tanpa mempunyai pengetahuan yang cukup, di mana mereka ini menyebabkan ramai orang keliru dengan membuat pernyataan sendiri berkaitan Islam tanpa merujuk mana-mana sumber di dalam Islam dahulu, iaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' Ulama' dan Qiyas. Kesan yang dapat dilihat ialah apabila ramai masyarakat sekarang yang menggunakan hadis palsu dalam sesetengah perkara oleh kerana penyebaran hadis palsu yang semakin berleluasa, di mana para ulama' juga telah menyatakan bahawa haram bagi sesiapa sahaja yang meriwayatkan hadis palsu apabila dia sendiri mengetahui bahawa hadis tersebut adalah palsu. Selain itu, imej Islam juga dijadikan sebagai taruhan. Seperti yang kita tahu, golongan pendakwah ataupun ustaz ini merupakan penyampai risalah Islam kepada seluruh masyarakat tanpa mengira kedudukan, status, jantina dan pangkat. Namun begitu, masih ramai pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan gelaran ustaz bagi mengaburi aktiviti tidak bermoral mereka.
Dan disebabkan berlakunya perkara seperti ini, ianya telah menanamkan rasa syak wasangka kepada golongan ustaz dan pendakwah-pendakwah lain kerana gelaran ini telah dicemarkan oleh orang yang tidak selayaknya dan menyebabkan imej Islam dipandang serong oleh agama lain. Seterusnya, kita akan beralih kepada poin kesan kepada negara. Antara kesan-kesan negatifnya adalah imej negara akan tercela. Ia akan melibatkan kepada negara kerana maklumat yang disebarkan oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, mengenai penyebaran maklumat yang tidak sahih. Kebiasaannya, maklumat tersebut akan disebarkan melalui media sosial, laman web, blog dan sebagainya akan tular dengan pantas kerana perubahan zaman teknologi yang berlaku pada era kini. Kesan negatifnya akan berpaling kepada negara disebabkan segelintir masyarakat yang tidak beretika banyak disalahgunakan teknologi dan menyebarkan maklumat yang salah dan palsu. Kesannya, imej negara akan tercela dan dipandang negatif di mata warga asing kerana pengurusan maklumatnya yang lemah dan dikhawatiri akan mengancam keselamatan dirinya akibat penyalahgunaan maklumat tersebut. Kesan negatif kepada negara adalah akan melahirkan lebih ramai masyarakat yang menyalahgunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan melakukan protes dan meningkatkan kesedaran yang negatif kepada masyarakat awam. Masyarakat kini banyak menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai platform untuk bersuara mempersoalkan hak mereka atau ketidakpuasan melalui media sosial ini. Kesannya akan melahirkan suasana masyarakat yang tidak harmoni dan tidak menghormati antara satu sama lain dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Kesan yang seterusnya ialah keselamatan teknologi maklumat dan komunikasi dalam negara akan menjadi lemah dan hura-hara jika memberikan impak kepada negara kerana terdapat pengguna yang terlalu ramai mengakses kepada data orang awam di dalam negara. Data peribadi orang awam akan disalahgunakan bertujuan untuk menipu dan disalahgunakan penggunaan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab yang hanya memikirkan kepentingan mereka sahaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang salah tanpa memikirkan nasib orang awam. Kesannya merugikan kepada negara kerana ramai pelabur daripada negara lain takut untuk datang melabur di negara kita kerana keselamatan data-data mereka mudah diakses oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Faliha Akmar binti Nur Azli. Saya akan membentangkan cadangan bagi individu untuk mengelakkan diri mereka daripada terjerumus dalam kegiatan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Cadangan pertama bagi mengelakkan individu daripada terjerumus dengan gejala penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi adalah individu beragama Islam seharusnya menggunakan peluang teknologi yang serba canggih ini untuk menambah amalan pahala. Contohnya adalah dengan membaca dengan tujuan membetulkan amal ibadah seharian kita. Berdasarkan artikel Berita Harian yang ditulis oleh Latifah Arifin pada 2019, beliau menyertakan petikan yang dilontarkan oleh Prof. Madya Dr. Muhammad Suki Othman. Jika selama ini kita membaca Al-Quran tanpa memahami isi kandungannya, maka ambil langkah untuk khatam terjemahannya pula. Terdapat pelbagai aplikasi dan Al-Quran digital yang disertakan terjemahannya yang boleh diakses di hujung jari. Ini bermaksud agama Islam adalah agama mudah. Secara keseluruhannya, tidak dapat dinafikan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi dapat dijadikan salah satu platform utama untuk menambah pahala bagi individu yang beragama Islam. Selain daripada sudut agama, setiap individu itu juga seharusnya menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan had supaya tidak terleka dengan keseronokan alam maya. Kita sedia maklum bahawa melayari media sosial sudah menjadi aktiviti harian kita dan bukanlah sesuatu yang luar biasa kerana penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini sudah diterapkan setiap hari. Berdasarkan kajian, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang berterusan boleh merosakkan kesihatan fizikal dan mental seseorang. Oleh itu, sebagai pengguna teknologi maklumat dan komunikasi, kita sewajarnya menetapkan jangka masa penggunaannya bagi mengelakkan pembaziran waktu berlaku. Contohnya, menjauhkan diri daripada menggunakan gadget ketika waktu makan dan menggunakannya pada waktu yang lebih sesuai seperti waktu lapang atau kecemasan sahaja. Penggunaan yang kerap boleh mengakibatkan ketagihan kepada teknologi. Ini juga akan menyebabkan seseorang individu itu gemar menjauhkan diri daripada melakukan aktiviti sosial dan berasa selesa untuk bersendiri dengan penggunaan teknologinya.
berbanding melibatkan diri dengan persekitaran mereka, seperti meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Dengan ini terbukti mengehadkan penggunaan terhadap teknologi maklumat mempunyai kebaikan terhadap diri sendiri dan akan membantu diri supaya tidak mudah terjebak dalam kegiatan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan-cadangan yang perlu diambil oleh ibu bapa untuk mengelakkan anak-anak mereka dalam aktiviti penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Cadangan pertama adalah ibu bapa perlulah mengajar anak mereka untuk memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi. Sebelum memberi mereka kebebasan untuk memiliki gadget, mereka haruslah menerangkan fungsi telefon pintar, komputer riba atau internet yang boleh membekalkan anak-anak mereka maklumat, tempat untuk berhubung dan sumber hiburan yang boleh memberi mereka faedah. Hal ini dapat memberi pendedahan kepada anak-anak tentang penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Dengan itu, mereka boleh membezakan aktiviti yang terlarang dan aktiviti yang bermanfaat untuk digunakan dengan kecanggihan yang terkandung dalam teknologi maklumat dan komunikasi pada zaman kini. Cadangan kedua untuk ibu bapa menjauhkan anak-anak mereka dalam kegiatan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi adalah dengan memantau penggunaan gadget mereka. Ibu bapa mestilah mengambil tahu gerak-gerik anak-anak mereka, terutamanya dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Ibu bapa mestilah membina hubungan yang akrab supaya mereka tidak takut untuk berkongsi perkara-perkara yang dilakukan semasa melayari internet. Membina hubungan yang baik dengan anak-anak juga membuat mereka berasa terbuka untuk berkongsi profil media sosial mereka kepada ibu bapa. Kaedah ini secara tidak langsung dapat membantu ibu bapa memantau kegiatan aktiviti anak-anak dalam media sosial mereka. Ibu bapa juga seharusnya mengehadkan masa anak-anak melayari internet supaya masa mereka tidak diluangkan hanya kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Pemantauan masa adalah penting agar mereka jauh daripada perasaan taksub dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi semata-mata. Peluang ini juga boleh digunakan oleh ibu bapa untuk meluangkan masa dengan anak-anak agar dapat mengeratkan lagi ukhuwah keluarga. Konklusinya, ibu bapa perlulah mengambil berat dengan memantau aktiviti penggunaan gadget anak-anak supaya mereka tidak terjerumus dalam kegiatan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, kita akan membincangkan cadangan bagi peranan masyarakat. Baik, masyarakat merupakan kelompok sosial yang besar selain rakan-rakan. Mereka seharusnya mengamalkan budaya positif dengan saling menghormati privasi pengguna teknologi maklumat yang lain. Nabi Muhammad juga sangat tegas dalam menganjurkan umatnya untuk menjaga privasi orang lain seperti yang disebutkan dalam hadis, iaitu barang siapa yang melihat ke dalam rumah seseorang tanpa izin, maka ia halal dicongkil matanya. Konsep menjaga privasi rumah orang lain boleh dikatakan sama seperti menghormati privasi teknologi maklumat dan komunikasi mereka. Hal ini kerana terdapat ruang kerahsiaan yang semestinya tidak boleh dikongsi kepada individu lain. Tambahan pula, menurut Ustaz Azhar Idrus, hukum perbuatan ini adalah haram di sisi syarak kerana menggunakan hak orang lain tanpa izin. Begitu juga dengan perbuatan memedam akaun Facebook orang lain, hukumnya adalah berdosa dan haram kerana situasi ini akan menyusahkan pihak mangsa. Megan Muazzam Abdul Muttalib, iaitu Ketua Pasukan Respons Kecemasan Komputer Malaysia, telah berpendapat dalam utusan Borneo bahawa masyarakat harus dididik untuk melapor kepada pihak berwajib sekiranya berlaku serangan cyber akibat penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Ini penting bagi mereka bagi membantu sesama lain berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari memandangkan terdapat pelbagai penyalahgunaan yang semakin berleluasa. Selain itu, mereka hendaklah menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa untuk mengekang berlakunya penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi di negara ini. Sebagai contoh, melaporkan jenayah cyber yang berlaku terhadap jiran mereka sejurus selepas mendapat maklumat tersebut. Masyarakat juga perlu bersikap intelijensia dan madani dalam menggunakan aplikasi teknologi hari ini dan peka akan taktik-taktik baru yang digunakan penjenayah cyber. Setiap input atau masalah yang berkaitan dengan jenayah cyber hendaklah dikongsikan agar ia menjadi rujukan kepada golongan yang pakar dalam memastikan perkara yang telah berlaku tidak berulang serta mengenal pasti potensi ancaman keselamatan dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, kita beralih cadangan kepada institusi pendidikan. Institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti adalah sektor terpenting dalam memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi maklumat pada era kini.
Pendidikan etika ini adalah penting untuk mengukuhkan kesedaran dan kefahaman pelajar tentang bahaya yang wujud jika alat teknologi maklumat yang diketahui ini tidak digunakan dengan bijak. Hal ini kerana setiap institusi pendidikan itu sendiri memainkan peranan penting dalam membentuk generasi muda dan melahirkan anak-anak yang berilmu. Generasi muda inilah yang perlu dididik dan dilatih lebih awal di institusi pengajian untuk lebih berdisiplin dalam penggunaan teknologi maklumat. Bak kata peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan oleh institusi pendidikan bagi melaksanakan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Sebagai contoh, pihak sekolah mengadakan program berkaitan etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dan mewajibkan setiap pelajar untuk menghadirinya. Mereka boleh menjemput tetamu jemputan dalam agensi teknologi maklumat yang mahir atau berpengalaman bagi memberi perkongsian terhadap pengisian ini. Contoh lain adalah dengan menggunakan banting dan infografik poster sebagai informasi untuk berkongsi maklumat mengenai kepentingan etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Dan sekolah dan universiti boleh meletakkan banting tersebut di ruang bilik ICT yang disediakan. Bagi infografik poster pula boleh diletakkan di ruang papan informasi yang terdapat di sekitar institusi pendidikan. Kaedah ini dapat menyalurkan maklumat secara ringkas dan padat kepada generasi muda, tidak kira di sekolah maupun universiti. Dengan ini, usaha sama institusi pengajian secara tidak langsung membantu kerajaan menyebarkan informasi tepat terhadap kepentingan penggunaan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi dengan bijak. Seterusnya, cadangan pernegara yang pertama ialah menguatkuasakan undang-undang dan menambah baik sistem undang-undang yang sedia ada di dalam negara bagi membendung isu penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara berleluasa. Pihak kerajaan seharusnya kaji semula pada undang-undang yang telah ditetapkan adakah wajar dikenakan denda atas kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut. Pihak kementerian seharusnya menyiasat secara menyeluruh serta menyekat media sosial, laman sesawang, blog yang tidak berfaedah bagi membendung penularan maklumat yang tidak sepatutnya dan akan dikenakan disabitkan kes yang didakwa dan disabitkan kesalahan kerana melakukan kesalahan menyalahgunakan teknologi maklumat untuk kegiatan jenayah. Selain daripada itu, perundangan khas perlu digubal semula untuk mengawal penyalahgunaan teknologi secara berleluasa serta pihak berkuasa perlu memantau setiap aktiviti dalam penggunaan teknologi kerana merupakan langkah proaktif kerajaan dalam membendung isu yang melibatkan penyalahgunaan teknologi dan komunikasi. Pihak yang berkenaan perlu menjalankan tanggungjawab mereka untuk membendung masalah ini semakin berleluasa pada masa akan datang bagi mengelakkan masalah tersebut akan mendatangkan masalah yang lebih buruk kepada negara. Kesimpulannya, teknologi maklumat dan komunikasi telah menjadi satu keperluan dan kegunaannya sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Walau bagaimanapun, dengan kemajuan teknologi yang canggih ini, masih ada masyarakat yang tidak bijak dan menyalahgunakan kemudahan teknologi ini. Antara punca yang boleh menyumbang kepada penyalahgunaan teknologi ini ialah menggunakan teknologi untuk menyebarkan berita palsu, pendedahan teknologi kepada generasi muda dan mengundang maklumat. Perkara-perkara ini sangat serius dan memberi impak sangat negatif kepada individu, masyarakat dan negara jika tidak dibendung. Oleh itu, umat Islam haruslah menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan baik kerana ia dapat melahirkan generasi yang celik teknologi maklumat dan mampu menjadi seseorang yang berpengetahuan luas dari segala aspek dalam kehidupan. Itu sahaja daripada kami Kumpulan 4. Sekian, terima kasih.